Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Hajah Sharifah Aminah binti Syed Muhammad, pengurusi tetap Persidangan Wanita UMNO Malaysia dan Timbalan Pengurusi Tetap Persidangan Wanita UMNO Malaysia. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri yang turut sama-sama berada dengan kita pada hari ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Jika sebentar tadi Presiden Parti bersama-sama dengan kita, sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga bersama-sama kita. Ini menunjukkan bahawa wanita UMNO ini disayangi oleh Presiden dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sekali lagi wanita mengucapkan terima kasih. Hidup wanita. Yang Berhormat Datuk Seri Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, merangkap Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Tak lupa juga Wakil-Wakil Majlis Kerja Tertinggi, Yang Berhormat Datuk Seri Duraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marekan, Naina Marekan, Yang berbahagia Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi. Terima kasih kerana turut juga bersama-sama dengan wanita pada hari ini. Pecinta wanita tak tahulah, kalau depan kita dia pecinta lah, belakang kita tak tahu perempuan. Dia kata sayang, okey. Yang berusaha, Yang Berhormat Datuk Rosni Sohar, Setiausaha Wanita UMNO Malaysia. Yang kami kasihi, Yang berbahagia Datuk Hajah Sharifah Maznah binti Syed Kasim, Ketua Wanita UMNO Negeri Kedah. Seterusnya barisan Exco, para perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya Hajah Nur Hasita binti Maisa, Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Kedah, mewakili Wanita UMNO Negeri Kedah akan menyokong cadangan ucapan dasar oleh Ketua Wanita UMNO Malaysia yang dibawakan oleh Negeri Melaka. Pertama sekali, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam Perhimpunan Agung Wanita UMNO Malaysia pada tahun 2021. Sidang perwakilan sekalian, tiap-tiap kali Perhimpunan Agung Wanita ni, usul politik ni tidak pernah tidak kita bahaskan. Dari dulu pelbagai idea, cadangan dan pandangan dilontarkan oleh pembahas. Banyak perkara yang telah berjaya diangkat dan diguna pakai berkat perhimpunan yang mulia ini. Begitu juga pada tahun ini, sekali lagi kita akan memperkatakan soal politik, khususnya dalam Perhimpunan Agung Wanita UMNO Malaysia. Selepas PRU ke-14, cabaran kepada parti kita amat dirasai. Namun, dengan kudrat yang ada, kita masih lagi bersemangat untuk menggerakkan parti UMNO agar terus diterima rakyat. InsyaAllah, dengan semangat juang yang tinggi dan tidak mudah mengalah ini, saya yakin UMNO akan terus bersinar dan kembali diterima oleh rakyat. Pertama sekali, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Negeri Melaka. Tahniah juga kepada Johor. Dan tahniah juga kepada seluruh jentera BN yang bekerja keras untuk kemenangan kedua-dua pilihan raya negeri ini. Saya mewakili UMNO Kedah dengan bangganya merakamkan ucapan tahniah khas kepada Datuk Seri Noraini, Ketua Wanita UMNO Malaysia dan jentera-jentera wanita yang bekerja keras bagi memastikan kemenangan ini. InsyaAllah, wanita di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Noraini akan terus berjuang untuk mencapai kejayaan yang lebih besar menjelang PRU yang ke-15 nanti.
Wanita bersiap siaga walau dalam apa sekalipun. Datuk Seri Noraini, di hadapan Datuk Seri ini adalah wirawati-wirawati yang akan sentiasa bekerja keras demi memastikan UMNO terus cemerlang. Sidang perwakilan sekalian, pada pagi ini saya ada 2 rangkap pantun untuk ketua wanita kita yang kita sayangi. Dengar elok Datuk Seri nah. Hujan turun sangat lebat. Kalau panas minum kelapa. Datuk Seri pemimpin yang hebat, kami semua takkan lupa. Kayu ukir sering dipahat, jalan-jalan sampai penat. Pemimpin wanita semuanya taat. Kepada pemimpin ni kami tak pernah khianat. Selain itu, tahniah juga buat Ketua Wanita Negeri Kedah yang turut berada di Johor bersama-sama tim Kedah tanpa menghiraukan badai yang melanda. Lebih separuh ketua-ketua wanita bahagian yang pi Johor baru-baru ni puan-puan dijangkiti COVID-19. Namun mereka berpuas hati dapat berkhidmat untuk parti. Kepentingan diri tolak ke tepi demi parti yang kita cintai. Tahniah atas kejayaan dan kemenangan ini. Tetapi jangan terlalu seronok, orang Kedah kata. Bukan seronok, orang Kedah kata. Kerana cabaran mendatang lebih getir. Namun tak dapat kita nafikan bahawa pola sokongan pengundi ke arah Barisan Nasional semakin positif. Oleh itu, teruskan perjuangan kita. Biarlah apa puak sebelah sana nak kata, kita abaikan. Kita biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya. Para perwakilan sekalian, saya mengambil kesempatan untuk ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Saya yakin kombinasi yang tidak pernah terjadi kepada UMNO ini perlu kita terjemahkan dengan sebaik mungkin agar UMNO tidak berpecah menjadi 2. Kita gunakan kelebihan ini untuk kita perkukuhkan parti. InsyaAllah parti kita menjadi semakin kuat di bawah kepimpinan Presiden UMNO dan Perdana Menteri pula dapat fokus kepada pentadbiran negara. Dah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri duk ada depan kita ni, wanita seluruh negara Datuk Seri akan mengambil kesempatan untuk nak mengucapkan terima kasih di atas sumbangan yang Datuk Seri berikan kepada wanita untuk menjalankan pentadbiran parti. Orang kata terima kasih daun keladi, kalau ada bantulah lagi. Para perwakilan sekalian, saya juga amat tertarik dengan gagasan keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Saya ingin membawa puan-puan untuk kita terjemahkan keluarga Malaysia ini sebagai satu keluarga UMNO dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Idea Perdana Menteri ini boleh kita gunakan untuk memperkasakan parti kita menuju PRU 15 nanti. Dalam menghidupkan sesebuah keluarga, kita mestilah menerapkan beberapa nilai positif agar keluarga kita dapat bertahan dari tekanan luar dan dalam. Kekuatan keluarga UMNO amat bergantung kepada kesefahaman kita seisi keluarga. Hubungan yang baik, mesra, ikhlas adalah amat penting. Jika hubungan ketua UMNO bahagian, timbalan ketua UMNO bahagian, naib ketua UMNO bahagian, ketua wanita, ketua pemuda, ketua putri baik, insya-Allah setiap gerak kerja dan tindakan kita akan berada dalam landasan yang baik kerana keadaan berada dalam keadaan harmoni. Sidang perwakilan sekalian, maksud keluarga ini adalah satu kerjasama. Ia tidak boleh dilakukan berseorangan kerana pasti akan gagal. Jika keluarga kita gagal, macam mana kita nak bertahan kalau kesabaran, ketenangan, muafakat, ikhlas, tolak ansur, jujur, saling mempercayai
tiada dalam keluarga UMNO. Semua ini perlu kita adun dan sebatikan supaya kita dapat terus bertahan dalam politik negara yang semakin bercelaru pada hari ini. Saya yakin jika ciri-ciri yang disebutkan ini diguna pakai, insya-Allah masa depan parti UMNO akan lebih terjamin. Kita jaga keluarga UMNO ini dengan baik. Kita kepung elok-elok. Jangan bagi berselerak macam PRU ke-14 yang lalu. Kita kena jadi wira rakyat. Parti kita kena menjadi kuat. Barulah kita boleh tawan hati rakyat. Sidang perwakilan sekalian, jangka masa PRU 15 sudah tidak lama lagi. Saat-saat inilah macam-macam perkara baru yang akan timbul. Ada yang nak kekal calon, ada yang gila nak jadi calon, dan macam-macam benda lagi yang berkaitan pasal calon. Lebih-lebih lagi 2 pilihan raya negeri kita mencapai kemenangan yang besar. Jika sebelum ini kawan-kawan tak ambil peduli pasal kita, lepas menang PRN negeri Johor, telefon. Dah mula telefon puan-puan. Kita faham. Jika sebelum ini tak berminat, tapi sekarang sudah tunjukkan minat. Sudah mereka mula syok. Dan ada juga yang dah mula menunjukkan minat nak jadi calon. Sudah mula turun kawasan dan mengaku bakal menjadi calon. Gaya berjalan pun dah macam yang berhormat. Cuma satu wanita nak ingatkan kepada pemimpin-pemimpin ni yang ada 3 orang pecinta wanita ni. Tolonglah utamakan dahulu pemimpin-pemimpin kanan dalam kawasan. Kerana mereka lah yang banyak berkhidmat dan lebih mengetahui berkenaan kawasan. Kepada orang-orang yang perasan pula, janganlah cuba nak membuat hal habis pening pengundi dalam kawasan. Kita tiada masa untuk bertelagah. Masa sekarang adalah masa untuk kita bersatu hati dalam memastikan kemenangan pada PRU nanti. Jangan wujud lagi tim-tim yang boleh melemahkan parti. Cukup-cukuplah kita berkelahi. Berkenaan dengan calon, kepada pemimpin atasan, tolonglah tengokkan sama calon wanita. Kita mempunyai ramai wanita yang berkebolehan, rajin bekerja, rajin turun kawasan, atau orang Kedah kata rajin dok beresoh. Dan ramai juga yang berkelulusan. Apalagi yang tak ada, semuanya ada. Cuma peluang saja yang kurang ada. Saya yakin semua ketua-ketua wanita yang ada di depan kita ni layak jadi calon. Bagi sajalah duk buat perkara apa sangat. Datuk Jajlan duk betul. Harap dia betul di depan kita, dia betul juga belah belakang. Lagipun pada masa sekarang ni, puan-puan perwakilan sekalian, prestasi wanita sebagai wakil rakyat juga nampaknya tidak dapat dipertikaikan lagi. Prestasi mereka sentiasa cemerlang. Mereka sentiasa ke hadapan. Turun padang. Makna kata apa yang orang lain boleh buat, wanita juga boleh. Begitu juga harapan kami di Kedah. Janganlah sampai calon-calon wanita ini diketepikan. Wanita Kedah juga ramai yang berkebolehan. Sabar. Para perwakilan sekalian,
Selain itu, saya juga ingin kongsikan perasaan hati saya selepas PRU yang ke-14 yang lalu. Oh, saya tak nampak Datuk Seri Jamil. Minta maaf, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Selamat datang Yang Berhormat Datuk Seri. Hero kami ni. Penasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bidang agama. Selamat datang yang berbahagia Datuk Seri. Selain itu, saya ulang balik saya nak kongsikan juga perasaan hati saya selepas PRU yang ke-14. Saya tak henti-henti berdoa agar parti yang kita sayangi ini sentiasa dalam peliharaan Allah, dalam rahmat Allah. Sentiasa mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita sentiasa dalam hidayat dan redha Allah dalam menjalankan tugas-tugas parti. Pelbagai halangan dan rintangan yang berlaku kepada parti sampailah ke hari ini. Kini kita lebih mengenali hati dan budi rakan-rakan dalam parti. Nasihat saya, Cukuplah apa yang dah telah terjadi. Cukuplah dengan perangai-perangai ahli parlimen yang lompat parti. Cukuplah dengan rakan-rakan kita yang menjauhkan diri, lari dari parti seolah-olah dikejar hantu. Cukuplah tekanan kita terima dari pihak pembangkang yang menuduh kita macam-macam. Dianggapnya kita pengamal rasuah, dianggapnya kita perompak, dianggapnya kita penyamun. Wanita kita pula dikatakan makcik-makcik yang menyokong membabi buta. Seolah-olah UMNO ini tiada langsung budi selama lebih 60 tahun kita berbakti. Kalau nak ikut PH, pirah perempuan dan perempuan. 22 bulan lepas mentadbir, habis berselerak seluruh negara. Puan-puan para perwakilan sekalian, kita juga tidak boleh selesa dengan kemenangan. Ingat, pihak pembangkang sentiasa mencari peluang. Pelbagai usaha mereka lakukan untuk merebut ruang dan peluang. Silap langkah, kita boleh kecundang. Kita tidak boleh leka kerana kita sentiasa kena waspada dalam menghadapi apa jua taktik dan strategi terbaru pembangkang. Mungkin pihak sana dah mula nampak kelemahan mereka dan mereka akan tertukar strategi baru. Jika sebelum ini mereka nampaknya tidak sehaluan, tetapi tidak mustahil mereka kembali tidur sebantal sebagaimana PRU ke-14 yang lalu. Demi nak kembali berkuasa, puak-puak ni atau depa ni puan-puan bukannya boleh kira. Harap jangan, percaya pun jangan. Macam-macam helah mereka lakukan. Bagi mereka menang dulu. Janji-janji ni kira ke belakang. Wakil Kedah panjang lagi. Saya minta kalau boleh golong. Sikit lagi, tambah lagi 2 minit. Saya nak berperkatakan berkenaan dengan gerak kerja wanita UMNO Malaysia ini. Teras kita adalah memastikan kajian sikap pengundi dalam tiap-tiap kali pilihan raya adakah putih, hitam, kelabu ataupun TDK untuk kita kena pasti. Alhamdulillah kerja-kerja ini sudah ada peningkatan. Kalau dulu kerja-kerja JR ini agak payah kerana kena fotostat kertas, kemudian buat tandaan, lepas tu kena kera. Semuanya secara manual. Tapi kini kerja-kerja JR ini semakin mudah apabila sistem SIJR dan MyJR diperkenalkan, di mana bancian sikap pengundi dibuat secara online. Kerja-kerja ini semakin mudah, hanya klik-klik sahaja guna telefon. Akak-akak, makcik-makcik di peringkat cawangan pun dah seronok dah duk buat secara online. Namun sistem yang cantik ini menghadapi masalah pada hari pembuangan undi.
contoh yang terdekat pada PRN Johor yang baru-baru ini. Sistem ini didapati tidak stabil. Dalam erti kata lain, jam semasa hari pembuangan undi. Begitu jugalah dengan sistem puteri. Apa yang saya nak sentuh, mintalah puan-puan sistem SIJR ni, MyJR ni, kita buat penambahbaikan. Pihak Ibu Pejabat UMNO Malaysia hendaklah memandang serius perkara ini supaya ia tidak berulang lagi pada masa-masa hadapan. Ini kerana backup plan kena ada. Kerana inilah nadi wanita UMNO dalam membuat kerja-kerja JR. Sebelum saya mengakhiri sokongan saya pada hari ini, saya nak ingatkan untuk diri sendiri dan juga rakan-rakan dalam parti, tak kira dalam bahagian ataupun atasan. Kita tahu di mana kita berada. Bila kita mula berjalan, bila kita mula berlari, dan masa mana kita mula nak berhenti. Kita kena muhasabah diri. Cuba kita renungkan, di mana kita? Adakah kita ini di tahap bermula atau di tahap perlu berhenti? Keputusan inilah yang kita perlu buat. Kalau kita masih bertenaga dan hikmat masih diperlukan, teruskan kerana parti memerlukan orang-orang seperti kita. Namun, jika kita sudah tidak mampu untuk mentadbir atau memimpin, maka berilah peluang dan ruang kepada pemimpin baru untuk teruskan perjuangan. Yang saya maksudkan ini bukannya faktor usia, puan-puan sekalian. Faktor usia tua atau muda, tetapi kemampuan untuk kita bekerja. Yang berusia tak semestinya tak berwibawa, dan yang muda pula tak semestinya kuat belaka. Kita ambil contoh dalam PRN di Melaka. Calon yang tertua adalah dari wanita. Datuk Kalsom berusia 71 tahun. Mana Datuk Kalsom? Walaupun 68 tahun, lepas kata, tapi masih bertenaga, masih boleh buat kerja. Macam inilah yang kita mau. Akhir sekali, puan-puan sekalian, saya dan ketua-ketua wanted Kedah ni, di seluruh Kedah ni, kami pun nak duk melengung, duk tengok juga, duk mikir juga, puan-puan, bukan duk saja kami ni. Duk fikir pasal apa? Pilihan raya dulu ke? Pemilihan UMNO dulu ke? Apa-apa pun kami menaruh kepercayaan kepada kepimpinan atasan untuk menentukan. Fikirlah sedalam-dalamnya. Utamakan dahulu yang mana satu lebih menguntungkan parti dan rakyat, dan yang mana satu mengurangkan mudarat, seperti mana kata pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kedah. Jadi apapun yang penting, puan-puan, kita nak parti kita terus cemerlang, terus dominan dan menjadi juara kepada rakyat. Dan oleh itu saya menyokong cadangan usul daripada Negeri Melaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang telah sudi menghadiri persidangan wanita dan memberi semangat kepada wanita. Terima kasih sekali lagi.